Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan pada bab yang ke-6 pada pagi ini ialah masih lagi cerita tentang mengenai amalan-amalan Rasulullah dalam berpakaian, ataupun bahasa yang digunakan dalam kitab ini ialah zikir-zikir Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula memakai pakaian kita ni termasuklah kasut, termasuklah dengan selipar dan cara yang diajar oleh Rasulullah untuk kita ni sentiasa dalam keadaan yang mengingati Allah. Saya pernah sebut pada jemaah sekalian, dalam hidup kita ni kita diajar supaya pastikan kita rapat diri kita ni pada tiga ni kita mesti rapat diri kita kepada tiga keadaan ini. Yang pertama, rapatkan diri kita pada Allah. Rapat dalam hidup kita ni, usahalah untuk merapatkan diri kepada Allah. Ini dipanggil usaha-usaha kita yang berterusan, jangan berhenti daripada kita merapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang ni, ramai manusia ni dia usaha untuk rapatkan diri sesama manusia. Isteri dia cuba rapatkan diri dengan suami dia, kemudian suami cuba rapatkan diri dengan isteri dia. Begitu je lah dalam hidup. Anak-anak rapat dengan mak ayah. Tapi sebenarnya yang paling utama dalam hidup kita ni merapatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti berusaha untuk merapatkan diri kita dengan yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cara dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Rapatkan diri kita kepada yang dinamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni usaha kita lah, walaupun Rasulullah dah wafat sejarak kita lebih kurang 1500 tahun. Tapi kita kena cuba pada diri kita ni untuk berusaha dan mendapatkan yang disebut dengan rapatnya kita pada Rasulullah. Sebab ada kepentingan untuk kita nak merapatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam hidup kita ni merapatkan diri kepada para alim ulama, orang-orang soleh yang masih lagi hidup di atas dunia ini. Ni usaha kita mesti kita lakukan berterusan. Tiap-tiap hari kita ni cuba dan usahalah pada diri kita ni untuk merapatkan diri kepada tiga keadaan ini. Dia panggil demikian. Kenapa rapatkan diri dengan para alim ulama? Kerana para alim ulama ni warasatul anbiya, pewaris Nabi. Oleh kerana dia pewaris Nabi, maka kita kena ikut cara alim ulama. Ini ikut yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang masih lagi diwarisi. Cara Rasulullah ini ialah diwariskan pada para alim ulama. Bila kita nak rapat diri kita dengan Allah, macam mana cara Allah mengajar kita rapatkan diri pada dia? Ialah dengan cara kitanya, dengan cara dalam hidup kita ni berzikir kepada Allah. Zikir ni salah satu cara untuk kita nak merapatkan diri kita kepada Allah.
dalam hidup kita ni, bila kita tak berzikir, maknanya kita ni tak merapatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam hidup kita ni, Allah ajar pada kita sentiasa dekat dengan Allah, jangan jauh dengan Allah. Kalau kita jauh dengan Allah, maka yang kita rapat ialah tentulah syaitan, tentulah hawa nafsu. Yang ni jadi bahaya. Kalau diri kita ni rapat dengan syaitan, rapat dengan hawa nafsu, menyebabkan kita ni tak betul jalan hidup kita, akan rosak jalan hidup. Cuba tengok orang yang merapatkan diri dengan syaitan, dia biarkan diri dia dikuasai oleh syaitan, macam mana kehidupan dia? Dia akan jadi rosak. Lalu Islam diajar dalam hidup kita ni, setiap masa, setiap ketika, mesti kita sentiasa berzikir pada Allah. Termasuk kita ni, bila kita mula memakai kasut, bila kita nak menanggalkan kasut, macam mana cara untuk kita lakukan? Inilah tajuk yang kita bincang ni, termasuk dengan pakaian baru pada minggu yang sudah. Kita belajar demikian. Bila kita memakai pakaian, macam mana kita diajar supaya kita lakukan pada diri kita ni. Hari ni kita sambung pada bab yang ke-6 ni. Bab yang ke-6 ni ialah cara memakai pakaian dan kasut serta cara menanggalkannya. Tengok, perhatikan bagaimana Islam kesan daripada kita memakai pakaian kasut dan kita tanggal pakaian, tanggal kasut ini. Kesan dia apa dia? Kesan dia kalau kita tak ikut cara yang dibuat oleh Rasulullah, syaitan akan ikut kita. Kita berjalan ke, kita pakai ke dan sebagainya, syaitan akan duduk sekali dengan kita. Satu, Islam diajar supaya kita ni pastikan diri kita ni ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila memakai pakaian kasut, seluar dan seumpamanya, sunat dimulakan dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Masuk pakaian kita ni, mulakan sebelah kanan. Termasuk pakai jubah ke, jemaah pakai pakaian ke, baju kurung ke dan sebagainya. Segala yang kita pakai ni, mulakan sebelah kanan terlebih dahulu. Masuk tangan kanan dahulu yang masuk. Itu kaedah yang diajar oleh Rasulullah. Bila menanggalkannya pula, sunat dimulakan di sebelah kiri pula. Bila kita tanggal kasut ke, ataupun yang disebut dengan pakaian ke, kita sunat di sebelah kiri. Mulakan pakai sebelah kanan, kemudian sebelah kiri kita tanggalkan. Begitu juga apabila memakai celak mata kita ni. Kemudian sama ada kita bersiwak. Siwak ni maknanya kita gosok gigi kita ni, siwak. Diguna kayu siwak, dipanggil demikian. Kemudian demikian juga memotong kuku. Kuku pun sama juga. Mulakan sebelah kanan. Memotong kuku ni pada hari-hari sebegini ni. Kemudian demikian juga waktu mana kita menggunting misai bagi orang lelaki, sebelah kanan terlebih dahulu. Walaupun misai kita ni ada sebelah kanan, sebelah kiri. Mulakan sebelah kanan terlebih dahulu. Ini cara demikian. Kemudian demikian juga mencabut bulu ketiak. Waktu mana kita bersihkan ketiak kita, mencukur rambut. Demikian juga mengucap salam dalam solat. Semuanya sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah kanan. Malaikat raqib terlebih dahulu. Kita mulakan Assalamualaikum. Ini sebelah kanan. Demikian juga memasuki masjid. Bila kita masuk masjid sebentar tadi, demikian sebelah kanan. Keluar daripada bilik, bila kita keluar daripada bilik untuk memulakan perjalanan kita, demikian juga kita keluar daripada bilik air, berwuduk, mandi, makan, minum, berjabat tangan, mengusap hajarul aswad kanan, menerima ataupun memberi sesuatu pada orang lain dan sebagainya. Semua itu disunatkan didahulukan dengan sebelah kanan, dan sebaliknya membuka ataupun menanggal pakaian dengan sebelah kiri pula. Itu cara kita sebagai seorang mukmin. Ashabul yamin dipanggil. Dia ada dua, ashabul yamin wa ashabus shimal. Ashabul yamin maknanya ahli syurga.
Sebab tu kita mulakan sebelah kanan. Bila kita mula sebelah kanan, itu tanda kita ni ahli syurga. Manakala bila kita ni memulakan sebelah kiri, itu tandanya ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya pada diri kita ni jangan kita mula sebelah kiri. Kerana orang yang ashabus shimal ni, orang yang hidup dengan keadaan kiri je dia ni gambaran dia di kalangan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Makan sama juga. Jangan makan sebelah dengan tangan kiri. Jangan kita kita buat suatu benda dengan kiri, jangan. Tetapi buat sebelah kanan ni pahala yang Allah bagi pada diri kita. Itu cara dalam hidup kita ni. Dalam sahih Al-Bukhari, dalam sahih Bukhari dan sahih Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nasaiburi Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu yamunnu fi sya'nihi kulli, yu'jibuhu yamunnu fi sya'nihi kulli, fi tuhurihi wa tarjulihi wa tan'ulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia nak memulakan segala kerja, dia mulakan sebelah kanan dalam semua urusan dia. Aisyah radhiyallahu anha sebut demikian. Ini cara Rasulullah. Orang kita kan, dia tak peduli kanan ke kiri. Di zaman kita ni, sebelah kadang-kadang makan tu dua-dua belah. Kanan dengan kiri dua-dua dia pegang. Makan burger kan, misal contohnya. Bila makan burger tu, otak dua-dua tangan dia. Ataupun Rasulullah dia mula tu sebelah kanan dahulu. Benda-benda apa yang Rasulullah buat sebelah kanan. Nak makan burger tu, dah kita kata besar ustaz nak kena pegang ni. Burger pula burger yang jenis macam satu buku tu. Besar begitu kan. Kita pun terpaksa pegang dua. Di waktu itu sebenarnya sebaik-baiknya pegang kanan dulu. Ambil kanan dulu. Mula dulu kanan. Lepas pada tu baru nak pegang dua-dua pun boleh. Itu cara demikian. Maknanya pada diri kitanya dalam keadaan yang awal-awal tu mesti mulakan kanan. Jangan kita ni mula-mula tu dua-dua terus. Ataupun sebelah kiri. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga orang yang minum air sebelah kiri. Dia tak peduli kanan ke kiri pada diri dia. Padahal Rasulullah kalau dia buat sesuatu benda, Aisyah radhiyallahu anha sebut semuanya dimulakan sebelah kanan. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tangan kita kan, ada orang kita dia tak boleh menulis dengan tangan kanan. Dia terpaksa menulis dengan tangan kiri. Dia panggil kidal ke apa dia panggil. Demikian pada diri dia. Tapi saya nak pesan pada orang yang kidal ni kan, apa pun pada kita mulakan dulu kanan. Mulakan dulu kanan. Lepas tu barulah kita pergi ke kiri, tak apalah. Tapi nak sebutnya mula juga sebelah kanan. Nak ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara. Jangan terus mula kiri terus. Tak boleh. Pada diri kita demikian. Ialah kita sejak daripada kecil lagi kita tak asuh diri kita demikian. Pernah seorang sahabat dia makan depan Rasulullah dengan tangan kiri. Rasulullah kata mulakan sebelah tangan kanan. Rasulullah kata makan sebelah kanan. Sahabat jawab, tak boleh Rasulullah. Dah memang sejak daripada kecil lagi makan sebelah tangan kiri. Rasulullah kata, la, jangan. Rasulullah kata, mulakan juga dengan kanan. Mulakan juga dengan kanan. Kamu didiklah diri kamu. Latih pada diri kamu. Lepas pada itu lama-lama terhasillah pada diri kamu dengan kanan ini. Pada diri kamu. Dia akan jadi demikian. Katanya Aisyah, dalam membersihkan diri Rasulullah akan mulakan sebelah kanan. Rasulullah jirus tu sebelah kanan dulu. Kemudian watarjulihi, demikian juga bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berjalan. Rasulullah berjalan mulakan dengan langkah kanan dia panggil. Orang Melayu kita pun biasa disebut demikian kan. Kadang bila kita tengah makan tiba-tiba dengar orang bagi salam. Assalamualaikum. Kita tengah makan dengan keluarga kita pun sebut langkah kanan betul dia. Kita sebut demikian. Kita baru je nak mula makan, dia telah sampai. Maknanya keberkatan daripada sebelah kanan. Tu cara demikian. Demikian juga
Rasulullah dalam memakai watan ulihi, demikian juga Rasulullah pakai kasut ataupun selipar. Bila Rasulullah pakai selipar tu, Rasulullah akan mulakan sebelah kanan dahulu. Itu maknanya demikian juga kasut yang Rasulullah pakai. Kita ni tak peduli kan, bila nak pakai tadi, kita pakai tadi, asal ada kat depan dipanggil. Asal ada kat depan, kita pun pakai terus. Tak peduli kanan ke kiri. Ni mulai daripada hari ni, kita dah mula belajar ni, ambillah peranan kita untuk dekat dengan Rasulullah. Salah satu cara apa dia? Pakai selipar tu pun sebelah kaki kanan dahulu. Demikian juga dengan kasut dan sebagainya. Dalam Sunan Abu Daud dan selainnya, dengan sanad yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumna lituhuri wa ta'amihi wa kanat al-yusra lihilalatihi wa ma kana min adha. Katanya Aisyah radhiyallahu anha sebut, Rasulullah dia sentiasa menggunakan tangan kanan bagi membersihkan diri dan juga makan. Bila Rasulullah nak makan, nak buat apa saja, Rasulullah guna kanan dahulu. Rasulullah lakukan demikian. Manakala tangan kiri pula, bila digunakan ketika berada dalam tandas dan membersihkan tubuh badan daripada kotoran. Maknanya membersihkan najis pada tubuh badan ini, yang keluar daripada tubuh badan ini, kekotoran itu dibersihkan dengan tangan kiri. Itu cara demikian pada diri kita. Dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Baihaqi, Hafsah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tadi Aisyah dia cerita Rasulullah, yang ni Hafsah pula dia sebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alul yaminuhu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasaruhu lima siwa dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan gunakan tangan kanan dia untuk makan. Bila nak makan, Rasulullah mesti guna sebelah kanan. Tangan kanan Rasulullah gunakan demikian. Demikian juga Rasulullah bila dia nak minum, dia ambil gelas tu, dia minum dengan tangan kanan. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wa thiyabih, demikian juga Rasulullah bila dia nak memakai pakaian, Rasulullah pakai sebelah kanan dahulu. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'alu yusarihi lima siwa dhalik, dan Rasulullah jadikan tangan kiri ini selain daripada yang Rasulullah lakukan makan, minum, pakaian tadi, Rasulullah gunakan sebelah tangan kiri. Ini katanya Sayyidatina Aisyah, katanya Hafsah radhiyallahu anha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayami minkum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila kalian mula berpakai pakaian, idza labistum, bila kalian memakai pakaian, wa idza tawadda'tum, ataupun kalian mengambil wudu, Rasulullah sebut, fabda'u bi ayamin minkum, maka mulakan sebelah kanan di kalangan kamu ini sendiri. Mulakan dengan tangan kanan, jangan kamu mulakan di sebelah tangan kiri, kerana kiri ini perangai syaitan, manakala kanan ni perangai malaikat. Kita didik demikian pada keluarga kita. Nak tahu sekecil-kecil tu pun kita bagi tahu pada mereka, kanan tu syurga, manakala kiri itu neraka. Kita ajar pada diri kita demikian. Jangan biar diri kita ni mengasuh diri kita dengan neraka, tapi asuh diri kita ni dengan syurga. Tiap-tiap hari kita mulakan amal kita ni dengan sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kiri ni untuk benda yang kotor, manakala kanan ni untuk perkara yang baik-baik, yang elok-elok dalam badan kita. Itu cara kita diajar demikian. Kemudian demikian juga zikir ketika menanggalkan pakaian. Zikir ketika menanggalkan pakaian. Dalam kitab Ibn Sunni, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitrun ma baina a'yunil jinn wa auratin nabi Adam, an yaqula ar-rajulul muslim idza arada
yunayahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Rasulullah sebut, tabirkanlah daripada penglihatan syaitan, biar syaitan tak nampak di kalangan makhluk jin, dan juga aurat an Adam, ataupun mata-mata memandang, mata-mata yang mengintai pada di kamu. Ini supaya tidak diintai, tidak diperhati dalam hidup kamu ni. Kalau kamu nak selamat tu badan kamu, Rasulullah kata kamu baca ni doa ni. Rasulullah ajar pada kitanya, ketika seorang Muslim mahu menanggalkan pakaian dia, siapa-siapa yang nak tanggal pakaian dia, supaya dia tidak dihati oleh jin dan juga mata-mata manusia, tidak memandang pada tubuh badan dia ni, sama aurat dia ni, dia baca doa apa dia? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ni ajar pada anak-anak kita ni. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni Allah. Kita sebut demikian. Ni nak bagi selamat. Jangan diintai, jangan sampai peringkat terdedah aurat kita. Zaman-zaman kita sekarang ni, ramai mana manusia yang dia diintai, diperhati. Bila diperhati, ia menyebabkan gambar-gambar dia ni tersebar dalam apa dia, dalam laman-laman medsos sekarang ni. Ini di antara cara kita nak suruh selamat. Selain daripada kita tutup lubang-lubang, selain daripada kita duduk tempat yang tertutup untuk nak tukar pakaian kita ni, baca doa ni je. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Siapa yang baca doa ni, selamatlah diri dia daripada yang disebut dengan diperhati oleh dua makhluk yang jahat. Dua makhluk yang jahat ni siapa? Yang tengok ni, jin yang memandang pada seseorang. Demikian juga yang kedua, yang memandang pada kita ni, yang disebut dengan mata-mata, yang mata-mata manusia yang nak buat khianat pada diri kita. Itu selamatlah badan kita ni. Ingat ya, ni doa yang mudah ni. Setiap kali mana ajar pada anak-anak perempuan kita, ajar pada anak-anak lelaki kita, supaya mereka ni gambar-gambar lucah mereka, gambar-gambar aurat mereka tak terdedah dalam medsos ke, dalam apa dia, dalam ruangan-ruangan WhatsApp ke dan sebagainya. Sama kita aja daripada didedah aurat-aurat kita ni sendiri. Zaman-zaman dulu kan, orang-orang yang warak nak tunjuk rambut ni pun rasa segan, rasa malu. Kenapa? Kerana dia jaga sungguh. Dia jaga tu badan dia. Dia nak terdedah aurat tu pun tak nak. Kerana apa dia? Kerana dia jaga sungguh tu badan dia. Macam mana cara nak jaganya? Sentiasa baca zikir ini. Zikir ni sentiasa diamalkan pada anak-anak kita, pada keluarga kita dan kita sendiri. Baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tu je kalimah yang mudah je untuk kita nak ulang dan kita nak sebut, supaya aurat kita ni selamat sampai kita menghadap depan Allah. Para hadirin sekalian, bayang kalau jenazah tu pun ada perasaan malu. Jenazah tu dah mati dah, orang dah mati dah, tapi Allah sebut orang yang mati ni pun dia ada rasa malu lagi, supaya tak terdedah aurat dia. Dia tak nak orang lain yang mandikan jenazah dia. Dia nak suruh anak-anak dia yang mandi jenazah ni, anak-anak yang soleh. Demikian juga dengan orang yang hidup. Kita yang hidup ni, lagilah kita ada rasa malu terdedah aurat kita. Aurat orang perempuan lagi banyak seluruh tu badan, kecuali muka dan tapak tangan. Manakala orang lelaki, aurat dia di antara lutut sampai pada pusat. Itu di antara aurat orang lelaki ni sendiri. Ini nak sebutnya gambaran bimbang terdedah aurat. Lalu kita baca doa ni, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini cara doa yang mudah untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian zikir ketika mana kita keluar rumah. Terusnya bila siap kitanya nak menanggalkan pakaian tu, kita baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini cara demikian. Lepas itu kita nak keluar rumah pula. Ummu Salamah radhiyallahu anhu ataupun Hindun berkata,
apabila Nabi SAW ingin keluar rumah, Rasulullah akan mengucapkan doa ini. Rasulullah kalau dia nak keluar daripada rumah dia, Rasulullah baca doa ni. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ini kalimah yang mudah lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an udilla au udallu au adilla au adillu au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini berapa susun jemaah-jemaah sendiri boleh susun. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika an udilla. Ya Allah, lindungilah aku daripada disesatkan, tersesat, au udalla, ataupun disesatkan. Tak nak ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, ya Allah, janganlah aku keluar daripada rumah ni jadi sesat ataupun disesatkan. Disesatkan oleh siapa? Boleh jadi ada orang yang datang bagi tahu pada kita begini benda yang tak sepatut kita dengar. Ini maknanya lama-lama kita jadi sesat. Kenapa dia? Kerana disesatkan. Kita orang baik, tapi oleh kerana ada orang jahat kat luar. Orang jahat kat luar ni, mereka ni cari jalan nak menyesatkan kita. Ramai yang disesatkan dalam hidup. Au azilla au uzalla. Au uzalla, ataupun ya Allah, aku ni bila keluar daripada rumah berbuat dosa ataupun menjadi orang lain membuatku berdosa. Kerana orang lain yang menjadikan aku ni berdosa. Ataupun au azlima au uzlama, ataupun aku ni menganiayai orang lain, ataupun aku dianiaya ya Allah, dikhianati. Aku tak nak ya Allah. Bila kita keluar daripada rumah je, kita tak nak buat zalim pada orang, ataupun dizalimi oleh orang. Orang buat zalim pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik lah. Kita buat zalim pada orang ni, kita buat zalim pada orang apa dia? Saya nak minta maaf ni, nak sebut. Siapa? Orang yang isap rokok. Siapa yang isap rokok, dia buat zalim pada orang. Dia bukan dia sekadar bukan zalim pada diri dia sendiri. Dahlah dia isap benda racun dalam tubuh badan dia. Lepas pada tu asap rokok tu kena pada orang. Sama lah. Jahat dia buat demikian. Bau pada orang lain, susah orang lain kerana rokok yang dihisap tersebut. Kalau virus yang disebut dengan virus COVID ni pun kita tak nak orang sebar, demikian juga jangan sebar. Jangan sebar yang disebut dengan racun pada orang. Jangan. Dosa kita buat lakukan demikian. Orang hisap rokok ni, benda yang dia sedang buat tu menyebabkan kebencian di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak suka dengan orang yang hisap rokok. Kalaulah ada Rasulullah zaman kita ni, disebut kalau ada Rasulullah saat ini, tentu Rasulullah benci dengan penghisap-penghisap rokok. Dia akan jadi demikian. Kenapa? Kerana kamu memudaratkan diri kamu. Bukan mudarat diri kamu je. Isteri kamu mudarat, anak kamu mudarat disebabkan bau rokok tadi, asap dia tu menjadi racun yang lebih bahaya pada orang lain pula. Kemudian ini buat zalim. Au ujhala au ajhala au yujhala alayya, ataupun saya berbuat bodoh, saya melakukan benda-benda yang jahil. Jangan ya Allah, saya tak nak saya keluar daripada rumah ni buat benda-benda yang bodoh. Orang panggil buat kerja bodoh. Buat kerja bodoh ni kan ramai orang kita buat kan. Benda apa buat kerja bodoh? Ambil sampah tu, makan coklat tu, campak ke tepi, melalui tingkap kereta dia, misal contoh. Kerja bodoh lah tu dipanggil. Nak buat kerja bodoh dalam hidup. Jangan. Aku ni tak nak buat benda yang demikian ya Allah. Ataupun au yujhala alayya, ataupun diperbodohkan ke atas diaku. Ditipu. Maknanya kita ditipu, diperbodohkan oleh orang. Nak beli barang tu, ramai kan di kalangan kita pergi beli barang. Beli ni, kita tawar. Harga dia tu, kita rasa
dah sesuai dah untuk kita bayar. Kita pun bayar. Bila kita bayar, jalan sikit lagi, tengok Allah jauh lebih murah daripada yang tadi. Padahal yang tadi tu kita dah tawar dah. Kita rasa cerdik dah kita boleh tawar harga barang tersebut. Tapi tahu-tahu tengok, benda tu jauh lebih murah daripada tawaran yang kita lakukan. Maknanya kita diperbodohkan oleh orang. Ni benda yang kita minta. Bila keluar daripada rumah, Rasulullah sebut, baca ni, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au azilla au uzilla au azlama au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini doa-doa yang kita boleh kita baca, tapi nampak macam berbelik je lidah nak habis ni. Ni orang kita, ustaz payah ni, melainkan kita sentiasa amalkan dalam diri kita. Mulai daripada hari ni kita salin, tak apa, kita salin balik doa ni. Bila nak keluar je kita buka dalam catatan kita, pegang sikit, kemudian kita baca je demikian. Mula-mula, lama-lama lekatlah doa ini pada bibir kita, insya-Allah. Untuk cara demikian. Hadis ini sahih. Hadis ini yang sahih disampaikan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Abu Daud meriwayatkan an udilla au udalla au azilla au uzilla. Itu doa Abu Daud, dia sebut demikian. Ini Abu Daud dia kata sama Rasulullah baca dalam ya Allah jauhkanlah aku daripada disesatkan ataupun aku menyesatkan orang lain, au uzillah ataupun aku berbuat dosa atau tergelincir, au uzillah ataupun aku dibuat dosa kerana aku ni menyebabkan orang berdosa pada dia aku ni sendiri. Dalam riwayat Imam Tirmizi dijumpai lafaz a'udzubika an nazilla. Riwayat Imam Tirmizi, kalimah yang Rasulullah baca a'udzubika min an nuzilla. Begitu juga lafaz nadilla wa nazlima wa nujahala. Ini kalimah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, doa yang dibaca oleh Rasulullah, sama je, benda yang sama je yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam riwayat Abu Daud disebut ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi illa raf'a tarfahu ila as-sama' faqala Allahumma inni a'udzubika. Rasulullah tak keluar daripada rumah dia kecuali Rasulullah mengangkat tarfahu ila as-sama', mengangkat kedua belah tangan dia ke langit. Bila Rasulullah nak keluar je, Rasulullah angkat demikian, Rasulullah baca Allahumma inni a'udzubika, ya Allah lindungilah aku. Ini cara demikian, lindungilah aku daripada apa dia? Daripada tadilah. Dalam riwayat lain disebut kana idza kharaja min baitihi qal. Dalam riwayat yang lain Rasulullah tak angkat tangan pun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak keluar daripada rumah dia, Rasulullah sebut kalimah ini, sebut je, Rasulullah tak angkat tangan. Tak ada terjemahan tu kan, jemaah tulislah terjemahan tu, catat terjemahan yang saya sebut tadi. Tadi dia tak ada terjemahan dalam tulisan, dalam kitab dia tak ada terjemahan, tapi jemaah tulis terjemahan. Tulis Rasulullah bila dia nak keluar daripada rumah, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfahu. Rasulullah tak keluar daripada rumah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat kedua belah tangan dia ke langit. Rasulullah baca Allahumma inni a'udzubika, ya Allah lindungilah aku daripada yang ni. Yang Rasulullah sebut. Demikian juga dalam yang kedua, yang bawah tu, kana idza kharaja min baitihi, Rasulullah kalau dia keluar daripada rumah dia sebut je, dia tak angkat tangan pun, tapi dia sebut je qal, dia akan lafazkan demikian. Dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan lain-lain, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qala, yakni idza kharaja min baitihi, siapa-siapa yang dia sebut kalimah ini, itu ketika mana dia nak keluar daripada rumah dia. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama kamu aku berserah, aku bergantung kepada kamu ya Allah. La haula wala quwwata, tidak ada kekuatan dan tidak ada keupayaan, illa billah, kecuali kepada Allah. Yuqala lahu, lalu akan dikatakan oleh malaikat jawab pada dia. Malaikat jawab pada dia. Malaikat kata apa dia? Kufita, kamu akan dicukupkan. Maknanya perjalanan kamu ni akan sempurna. Kufita wa wuqita, dan kamu akan dilindungi. Dua. Yang tiga, wahudita, kamu akan diberi petunjuk oleh Allah. Tiga. Siapa yang dia keluar daripada rumah dia, dia sebut bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiga kelebihan ini akan terjadi pada dia. Tiga benda ni akan dapat untuk diri dia. Tiga ni akan dapat untuk diri dia apa dia? Kufita. Kufita ni maknanya dia akan disempurnakan perjalanan dia, diselamatkan perjalanan dia. Yang kedua, wawuqita, dia akan dijaga. Sepanjang perjalanan dia tu dijaga oleh malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, wahudita, dia akan diberi petunjuk oleh Allah dan diberi hidayah oleh Allah. Maknanya kita dalam jagaan kasih sayang Allah sepanjang perjalanan kita ini. Kemudian watunji anhu syaitan. Yang keempat, pada diri dia yang dia dapat apa dia? Diselamatkan dia daripada syaitan. Dijaga dia daripada syaitan. Tak berani syaitan datang dekat dengan orang yang baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Empat kelebihan ya. Empat kelebihan. Sebenarnya orang yang kalau kita ajar pada anak-anak kita, nak suruh selamatlah jalanan, baca doa ni bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Peristiwa ni banyak kes yang terjadi. Ada seorang perempuan di kota London, tak silapnya, dalam peristiwa yang terjadi, dia lalu di kawasan lorong. Seorang perempuan, dia pakai pakaian, dia cantik, dia lalu kawasan lorong. Ada budak-budak muda yang gangster-gangster ni berada di lorong tersebut. Kemudian bila dia lalu saja, budak-budak muda tu ke tepi terus. Kemudian dia duduk kat tepi, semua senyap waktu mana dia lalu. Padahal dia ni cantik, perempuan ni dia jalan seorang. Kemudian selamat. Besok hari dia baca surat khabar, ada berlaku kes seorang perempuan yang dirogol dan dibunuh di kawasan lorong yang dilalui. Dan polis nak siapa yang sanggup menjadi saksi, nak cari siapa yang menjadi saksi. Lalu dia tawarkan diri dia untuk pergi jadi saksi, dan dia pergi tengok budak-budak muda, kumpulan budak muda tu, sebiji muka yang dia nampak pada semalam. Bila begitu, dia tanya pada budak muda tersebut. Dia kata, aku lalu lorong yang sama juga yang kamu lakukan pembunuhan di kawasan itu. Kenapa kamu tak lakukan itu pada diri aku? Katanya perempuan itu tanya, perempuan muslimah ni, dia tanya demikian. Lalu budak muda tu jawab, dia kata, kami tak nampak kamu jalan seorang, kami nampak kamu berjalan dengan ramai di belakang kami. Ada penjaga yang hebat di belakang kami, yang menyebabkan kami terdiam bila kamu lalu tersebut. Lalu ditanya pada perempuan tadilah, dia tanya, apa amalan yang kamu lakukan? Dia pun jawab, aku baca doa ni, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya Allah jaga. Dalam perjalanan hidup kita ni, pesan pada keluarga kita, ingat, ni di antara cara yang diajar oleh Rasulullah nak menyelamatkan hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Sentiasa ulang kalimah ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku kepada seorang wali Allah. Wali Allah, dia mengajar, dia buat kuliah. Dia kuliah tu Ibrahim Adham, tak silapnya. Ibrahim Adham ni, dia tengah-tengah kuliah, dalam kuliah tu
Ada orang datang berlari bagi tahu pada dia. Dia kata, Tok Guru dia sebut. Dia kata, rumah Tok Guru terbakar. Satu kampung terbakar. Bukan Ibrahim Adham, Hasan Basri. Saya ingat saya, Hasan Basri. Dia kata, rumah Tok Guru terbakar. Dia kata, tak. Dia kata, tak terbakar. Dia kata, tak terbakar. Dia sebut demikian. Tak, satu kampung terbakar. Orang tu bagi tahu. Jom. Dia pun berhenti kuliah. Dia pun balik. Dia pergi balik ke rumah dia. Dia tengok. Rumah lain semua terbakar. Rumah dia tak terbakar. Lalu ditanya, apa amalan yang kamu buat sehingga kan rumah kamu tak terbakar, rumah orang lain semua terbakar? Dia sebut, aku baca doa ni. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila sebut ni aku yakin Rasulullah sebut, kamu akan kufita wa wuqita wa hudita wa tunji anhu syaitan. Ini Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata akan disempurnakan pada kamu, akan dijaga kamu, akan diberi petunjuk pada kamu, kemudian akan diselamatkan kamu daripada kejahatan syaitan. Allahu Akbar. Saya pergi ke Palu, tuan-tuan, para hadirin sekalian. Di Palu tu, bila rumah yang tenggelam tu kan, rumah tenggelam dalam tanah, orang azan maghrib je, Allahu Akbar, tiba-tiba tenggelam di Balarua. Tenggelam 10 meter ke dalam bumi. Dalam yang banyak-banyak rumah tenggelam tu, dalam keadaan tenggelam tu, ada rumah yang tak tenggelam. Padahal waktu tu rumah lain tu tenggelam, blub masuk dalam tanah. 10 meter ke dalam bumi. Mereka cuba yang tak tenggelam ni, nampaklah dia tengok jiran rumah dia tu memanjat naik balik, dah nampak terbuka ke atas. Kemudian dia pun cuba nak panjat, tiba-tiba datang air payah warna hitam, tak tahu datang daripada mana. Simbah tersebut kemudian meratakan semua rumah-rumah tadi. Besok hari tengok macam tak ada orang tinggal kawasan kampung tersebut di Balarua. Sejarak mana? 7 kilometer, sejarak jauh mata memandang. Kawasan tu mereka berjudi, orang Islam judi, dia berzina, minum arak. Kawasan tersebut Allah tenggelamkan kawasan rumah-rumah ini sendiri. Ada rumah yang tak tenggelam. Saya tanya rumah yang tak tenggelam tu, saya tanya perempuan, apa yang buat rumah ni? Kami jaga masjid, dia sebut. Kami sentiasa berjemaah di masjid. Ini alhamdulillah ada lebih kurang 6 ke 7 buah rumah yang tak tenggelam. Tapi rumah lain tu tenggelam, mati habis dalam rumah-rumah tersebut. Ini nak sebutnya gambaran. Bila boleh jaga masjid ni, apa dia? Inilah orang yang jaga masjid ni, maksudnya dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billah. Rumah kita pun sama juga. Malam-malam tu sebelum kita nak tidur tu baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang menyebabkan hembus di pintu-pintu rumah kita. InsyaAllah rumah kita ni selamat daripada masuknya pencuri-pencuri dan sebagainya. Itu cara demikian. Kan ada orang yang datang jumpa dengan saya, dia sebut, Ustaz, boleh tak Ustaz tolong datang pagar rumah saya? Dia sebut. Saya tanya, kenapa tak jumpa kontraktor ke? Saya tanya demikian. Dia kata, tak, saya nak suruh Ustaz pagar, jangan bagi syaitan masuk, jangan bagi kena sihir rumah saya. Saya kata, baca doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah pagar yang paling baik para hadirin sekalian. Saya sebut ada dia nak pagar tu ialah yang buat itulah, buat, dia panggil demikian. Tapi Masjidil Haram pun tak boleh nak dipagar. Masjidil Haram tu pun, depan Baitullah tu pun orang mencuri lagi. Depan Baitullah tu pun ada lagi yang apa dia? Yang ragut beg dan sebagainya. Ada lagi yang menipu dan sebagainya. Depan Baitullah. Tu dari Baitullah tak terpagar pun, tak terpagar dah depan Baitullah. Dia rumah kita ni pagar dengan apa dia? Dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim,
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacalah doa ni, mudah je pada kita ni, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan dalam hidup kita. Demikian juga kita naik kereta nak suruh selamat. Ada orang dia nak suruh selamat naik kereta tu, dia buat macam mana? Dia ambil air, dia renjis. Dia renjis. Beli kereta baru kan, dia renjis konon-kononnya. Macam-macam gaya lah orang kita buat. Ni baca doa ni. Tiap-tiap yang naik kereta tu baca doa ni. Baca doa apa dia? Rasulullah ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah je yang kita boleh sebut kalimah demikian. Abu Daud menambah dalam riwayatnya, fayaqulu lisyaitani akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dalam riwayat Abu Daud sebut, waktu mana bila kita baca je kalimah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah, lalu dikatakan pada syaitan. Syaitan itu berkata pada syaitan yang lain. Syaitan tu sebut ada syaitan yang lain. Bila tengok saja, dengar saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah, syaitan, bos syaitan ini sebut pada anak-anak buah dia. Macam mana kita? Dia sebut. Macam mana kita? Hamba Allah ini qad hudiya, hamba Allah ni telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufiya, telah disempurnakan hidup dia. Wa wuqiya, dan telah dijamin keselamatan dia. Kita nak buat macam mana? Katanya syaitan. Bos syaitan ni sebut pada syaitan yang lain. Tak boleh buat apa dah kita pada hamba Allah ni. Hebatnya dia boleh baca kalimah yang demikian. Mudah je kita nak buat amalan ini. Tapi orang kita tak buat. Sayang kan? Sayang pada diri kita ni. Kalimah yang mudah je untuk kita lakukan. Mulai daripada hari ni kita letak pada diri kita, aku mesti baca kalimah ni. Tiap kali mana aku keluar daripada rumah, sama ada keluar rumah, dalam rumah, ketika mana takut, ketika mana berani, baca dua-dua doa yang kita diajar supaya kita baca. Dalam Sunan Ibn Majah dan kitab Ibn Sunni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi SAW keluar daripada rumah, Rasulullah akan mengucapkan kalimah ini, Bismillah, at-tuqlanu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, itu kalimah yang jarang kita dengar kan? Kita dengar Bismillah tu dengar biasalah. At-tuqlanu ala Allah, at-tuqlanu ala Allah, sebut demikian. Aku berserah kepada Allah, bertawakal aku kepada Allah. At-tuqlanu ala Allah, at-tuqlanu ala Allah. Bismillah, at-tuqlanu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada keupayaan kecuali kepada Allah. Ini kalimah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah. Sambung pada zikir ketika mana masuk rumah pula. Tadi zikir-zikir yang kita keluar rumah. Ni zikir insya-Allah pada bulan yang akan datang nanti kita sambung tentang mengenai zikir bila masuk dalam rumah pula, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.